Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 November 2022 bersama dengan saya Nur Syiham Mama Amin. Berbekal 4 hari sebelum pengundian, Rafizi Ramli menjangkakan PH sudah mempunyai 90 kerusi dalam tangan dan sedang cuba untuk mendapatkan 100 kerusi. Berceramah di balik pulau malam tadi, Timbalan Presiden PKR itu berkata BN sebaliknya hanya memperoleh 40 kerusi. Kalau keadaan baik ini berterusan, kalau tidak banjir, kalau tidak ribut, kalau UMNO masih lagi bergaduh sesama mereka, seperti yang berlaku sekarang, insya-Allah kita akan melepasi 100 kerusi dan berada dalam keadaan yang paling baik untuk membentuk kerajaan dalam masa kurang seminggu daripada sekarang. Rafizi turut melahirkan keyakinan bahawa PH akan merampas kembali Perak sambil mengekalkan kebanyakan kerusinya di Melaka dan Johor. Pada 5 November lalu, syarikat tinjauan awam milik Rafizi iaitu Invoke Solution mengunjurkan bahawa PH berkemungkinan memenangi sekitar 80 kerusi. Berucap di hadapan 500 hadirin malam tadi, Rafizi menggesa penyokong UMNO supaya membiarkan parti mereka kalah agar parti itu benar-benar melakukan pembaharuan. Hanya apabila UMNO kalah pilihan raya, mereka ada peluang untuk buang Zahid dan juga geng-geng tua ni. Kalah dulu, buang dulu yang bersama-sama dengan Najib, yang banyak sakau duit, yang main perkauman, bagi 1-2 penggal. Kalau UMNO betul-betul insaf, insya-Allah rakyat akan bagi peluang balik kepada UMNO. Jika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri seterusnya, dia juga perlu dilantik sebagai Presiden UMNO, kata Khairi Jamaluddin. Calon BN Sungai Buloh itu juga membayangkan kemungkinan pakatan di antara dirinya, Ismail dan Hishamuddin Hussein dalam pemilihan UMNO akan datang. Dalam temu bual bersama stesen radio BFM pagi tadi, Khairi turut ditanya sama ada dia akan bertanding semula untuk jawatan Presiden. Namun bekas Ketua Pemuda UMNO itu berkata, dia hanya akan membincangkannya bila tiba masa yang sesuai dan menyatakan sokongannya terhadap Ismail sebagai Presiden Parti. UMNO sebelum ini menangguhkan pemilihannya kepada 6 bulan selepas tarikh pilihan raya umum. Ditanya sama ada dia akan menyertai Kabinet jika BN menawan Putrajaya, Khairi memaklumkan dia akan menyertai Kabinet Ismail. Beliau turut menegaskan bahawa Ismail merupakan satu-satunya calon Perdana Menteri Barisan Nasional dan bukan orang lain. Sebelum ini, Khairi yang menyatakan hasrat mahu menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri pada masa hadapan, menyorot bahawa Ahmad Zahid Hamidi cuba membunuh karier politiknya. Ini menyebabkan dia tiada pilihan lain selain bertanding di kubu kuat PKR di Sungai Buloh. Baik, sementara itu Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk menentukan seorang Perdana Menteri sekiranya BN menang PRU 15. Pengerusi BN itu berkata gabungan itu yakin bahawa kuasa melantik Perdana Menteri merupakan kuasa mutlak agung dalam artikel 43 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu malam tadi, Zahid menghadiri rumah terbuka di Pavali dan bertemu pengundi di Bagan Datuk yang turut dihadiri Zaid Ibrahim. Mengikut kelaziman dan tradisi, Presiden UMNO akan menjadi Perdana Menteri sekiranya BN yang diterajuinya menang pada pilihan raya. Bagaimanapun, Perdana Menteri ketika ini ialah Ismail Sabri Yaakob yang merupakan naib Presiden parti itu. Malah Ismail berkata, pemilihannya sebagai calon Perdana Menteri telah diputuskan secara jelas pada Persidangan Agung UMNO 2021 serta keputusan mesyuarat MKT UMNO pada April lepas. Sementara itu, Zahid turut ditanya mengenai serangan pemimpin Perikatan Nasional yang terus mendakwa bahawa dirinya akan mengadakan kerjasama dengan pengerusi PH Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan pusat. Bagi Zahid, dakwaan itu dibuat adalah kerana kegagalan PN mewujudkan kemah besar di kalangan pembangkang dan terpaksa melepaskan tembakan yang tidak bersasar. Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was.
Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin hari ini menyanggah kenyataan salah seorang pemimpin kanan parti komponen gabungan itu berhubung isu kerjasama dengan BN. Menurut Muhyiddin, dia tidak pernah memberi mandat kepada Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan untuk bertindak sedemikian. Mengulas lanjut, Muhyiddin berkata, tujuan PN bertanding pada PRU 15 adalah untuk membentuk kerajaan tanpa perlu bergabung dengan BN atau PH. Muhyiddin juga berharap dengan izin Allah dan sokongan padu rakyat, PN akan memenangi jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan persekutuan dan negeri yang terlibat dalam PRU 15. Terdahulu, Taqiyuddin berkata kemungkinan PN akan membentuk kerajaan persekutuan dengan BN jika gagal memenangi kerusi mencukupi pada 19 November ini. Pada masa yang sama, Taqiyuddin yang juga calon PN untuk kerusi Parlimen Kota Baru menegaskan gabungan itu tidak akan menerima bekerjasama dengan PH. Ramai pihak menjangkakan berkemungkinan tiada satu pun gabungan yang mampu membentuk kerajaan secara bersendirian selepas PRU 15. Ia membawa kemungkinan berlakunya kerjasama antara beberapa gabungan untuk membentuk kerajaan baru. Calon PH di Parlimen Batu P. Prabhakaran mendakwa Tian Chua cuba menghakis sokongan PH di kawasan itu bagi menghalang Presiden PKR Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Menurutnya, sebagai calon bebas, Tian Chua perlu berdiri atas kapasiti sendiri dan bukannya terus bergantung atas nama PH. Mengulas dengan lebih lanjut, Prabhakaran berkata, kenyataan Tian Chua bahawa satu undi untuk dia adalah satu undi untuk PH dianggap mengelirukan pengundi dan menghalang PH dari menang di kerusi parlimen itu. Tambahnya lagi, walaupun berdepan dengan kemungkinan tewas di Batu, dia tidak terpengaruh dengan tindakan Tian Chua yang menarik sokongan penyokong PH dan akan tetap memastikan PH kekal menyandang kerusi tersebut. Prabhakaran berkata demikian merujuk kepada kenyataan Tian Chua yang disiarkannya dalam Sinchu Daily kemarin. Terdahulu, Tian Chua yang merupakan bekas ahli Parlimen Batu selama 2 penggal itu tidak dicalonkan dalam PRU 15 kali ini selepas tewas kepada Prabhakaran dalam pemilihan cabang parti. Bekas ahli Parlimen Batu itu juga telah dikaitkan dengan beberapa ahli Parlimen PKR yang berpaling tadah diketuai bekas Timbalan Presiden Azmin Ali yang mengakibatkan keruntuhan kerajaan PH pada Februari 2020. PDRM membuka kertas siasatan ke atas pelakon Zul Huzaimi susulan kenyataan kontroversi yang disifatkan berbau perkauman. Siasatan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian Pendakwaan atau Undang-Undang Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Setiausaha PDRM Nur Sia Saaduddin mengesahkan menerima laporan berhubung video kenyataan pelakon berkenaan. Menurutnya, kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 506, Seksyen 505 dalam kurungan C Kanun Kesisaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu, kenyataan Zul mahu menyembelih orang bukan Islam tular melalui rakaman video dalam satu program ceramah yang dikaitkan dengan PAS di Kemaman, Terengganu pada 4 November lalu. Pertama kali saya mengucapkan mohon maaf kepada semua rakyat Malaysia mungkin sudah salah anggap dengan apa yang saya ucapkan dalam klip yang telah diedit oleh seseorang bila mana mengatakan saya ini terlalu ekstrim hingga mahu menyembelih non-Muslim di Malaysia. Oh, salah tu. Anda harus dengar ucapan saya yang penuh. Pelakon itu telah tampil memohon maaf, malah mendakwa rakaman video berkenaan telah disunting untuk tujuan pihak tertentu. Yang keduanya adalah yang saya sebut sebagai kafir harbi. Ini adalah musuh Islam yang nyata. Maksud saya di sini ialah non-Muslim yang benci Islam, suka perkauman, buat hal sehinggakan tak benarkan azan di setengah-setengah tempat terlalu kuat. Dia turut menafikan dirinya terlalu ekstrim dan hanya menunjukkan kenyataannya kepada segelintir orang bukan Islam yang didakwannya tidak membenarkan azan berkumandang. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syihah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.